Saudara muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat rahmat, kasih sayang, pengampunan serta redha daripadanya. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan kitab nikmat dan azab kubur. Kita masuk kepada bab para malaikat maut. Malaikat maut yakni menerima perintah daripada Allah untuk mencabut nyawa seseorang setiap hari, jam, detik dan saat. Berdasarkan keterangan, malaikat maut mengetahui tentang keimanan dan kekufuran orang yang akan dicabut nyawanya. Ya, bermaksud para malaikat maut mengetahui tentang keimanan seseorang. Nah, malaikat maut mencabut seseorang berdasarkan kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Bermaksud malaikat tidak pernah alpa, tidak pernah leka, tidak pernah engkar kepada perintah Allah. Ya, umpamanya Allah memerintahkan kamu hai malaikat maut cabut nyawa seseorang, masa, ketika, waktu, tempatnya bagian-bagian. Maka malaikat maut tidak pernah engkar kepada perintah dan arahan daripada Allah. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Yang bermaksud, katakanlah hai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian. Ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima pembalasan. Nah, bermaksud dalam ayat tadi Allah menyebut tentang perkataan malaikat maut. Sebelum daripada malaikat maut, Allah sebut yatawaffakum, Allah telah mewafatkan kamu. Maksudnya habis dah tempoh, ya, masa ketika kamu berada di dunia, kamu nak buat baik, kamu nak buat jahat, tempoh kamu berada di dunia, ya, maka sudah berakhir. Yatawaffakum, telah diwafatkan. Siapa yang mewafatkan? Allah. Allah mewakilkan kepada malaikat maut untuk mencabut, mengeluarkan nyawa kamu daripada jasad. Yang malaikat maut itu wukila bikum, Allah telah mewakilkan, ya, ditugaskan oleh Allah kepada malaikat maut tadi untuk memisahkan diri kamu. Ya, kehidupan kamu dunia sudah berakhir. Pisah dunia, lepas ni akhirat. Ya, pisah. Tadi kamu berada dalam keadaan dua keadaan, roh dan jasad. Boleh melakukan kebaikan, kejahatan, tapi sekarang sudah terpisah. Ya, berakhir sudah tempoh kebaikan, kejahatan, kenikmatan yang kamu kecapi di dunia sudah berakhir. Nah, kemudian pada akhirnya Allah menyebut summa ila rabbikum turja'un. Selepas kamu wafat, kamu dipisahkan dunia, sebahagian daripada akhirat akan bermula, maka kamu akan dikembalikan kepada Rabb pencipta kamu. Ibarat kata kita berasal daripada Allah. Allah yang menciptakan kamu kembali kepada Sang Pencipta. Berasal daripada tanah, maka kamu akan dikembalikan kepada tanah. Ya, sebab itu manusia ni, apapun kedudukan, jawatan, kekayaan, kemewahan yang ia miliki, maka dia jangan berbangga. Ya, jangan bersikap sombong, angkuh, gah. Bermaksud, kamu akan diciptakan oleh Allah berasal daripada tanah. Ibarat kata tanah ni bumi yang dipijak-pijak. Ya, siapapun diri kamu, katalah kamu ni raja, menteri, wakil rakyat, berkedudukan, berjawatan besar, berpengaruh dan apa saja yang ada pada diri kamu, semuanya akan dikembalikan kepada Rabb pencipta kamu. Ya. Apa yang ada pada diri kamu itu sebenarnya tanggungjawab dan amanah yang perlu kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Katalah contoh dia seorang pemimpin, ya, dia seorang guru, maka sebenarnya kamu seorang yang diberi tanggungjawab, diberi amanah, pemimpin besar,
ya tanggungjawab dan amanah tersebut dia perlu melaksanakan dengan sebaik mungkin, ya dengan semaksimum mungkin. Kalau dia tidak mampu memikul tugas tersebut, dia perlu resign, dia perlu letak jawatan. Maaf, saya tak mampu sebab tanggungjawab ni terlalu besar. Ya, bukan mengejar kedudukan, kemewahan, wang ringgit, bukan. Orang yang memahami tentang prinsip Islam, dia tahu, oh ni jawatan ni barangkali saya tak dapat memikul, saya tidak dapat menjalankan amanah tugas ni dengan baik, maka dia perlu berterus terang, ya, bagi kepada mereka yang lebih layak, yang boleh memikul amanah tersebut. Ya, bermaksud kalau kita faham, apa pun yang ada pada diriku ni hanya berbentuk sementara waktu, saya sekadar meminjam. Ya, kalimah meminjam ni bila sampai masa ketika waktunya, dia akan kembalikan kepada orang yang empunya. Ya, yang ampunya, siapa yang ampunya? Allah. Ya, Allah yang ampunya. Allah hidupkan kita ni pun, kehidupan kita, apa yang ada pada diri kita ni pun berbentuk pinjam. Ya, siapa yang beri pinjam? Allah yang beri pinjam. Ya, Allah tes, Allah uji bagaimana kehidupan kamu di dunia, baik atau jahat, kamu taat atau derhaka, apakah Nabi utusanku kamu jadikan suri teladan atau sebaliknya. Bermaksud kita hidup di dunia, kita tidak boleh mengikut kehendak nafsu, mengikut akal pemikiran. Ya, sebab itu Allah datangkan Nabi dan Rasul untuk memimpin, memandu kamu ke arah yang benar, ke arah kebaikan. Baik, ini adalah saat-saat yang menentukan dalam kehidupan manusia. Setelah dia menunaikan kewajipannya, dan boleh jadi dia akan merasa bahagia selamanya, dan boleh jadi ia akan merasa sengsara selamanya. Bermaksud kalau dah wafat, di sinilah mukaddimah, permulaan. Ya, dia berbahagiakah atau dia berduka cita. Masa tu tak ada dah nak rayu-rayu, nak merintihkan, nak memohon kepada Allah, boleh dah ya Allah kembalikan saya ke dunia kali yang kedua, saya nak beramal, nak beribadah, melakukan pelbagai kebaikan. Ketika itu tak ada dah rayuan dan rintihan, semuanya percuma. Ya, masa tu baru dia tahu nilai hidup ketika berada di dunia. Ya, macamlah orang sakit. Pasal apa Allah jadikan kita ni ada ketikanya sakit, walaupun benar betul dia ni menjaga kesihatan. Ya, katalah dia ni seorang doktor pakar tentang pemakanan, tentang kesihatan. Walaupun dia doktor pakar, pasti dia juga akan mengalami masa ketika waktunya sakit. Pasal apa Allah jadikan sakit? Baru dia tahu nilai masa sehat. Ya, kadang-kadang sakit tu sikit je Allah uji, bukan keseluruhan jasad, tubuh badan, bukan. Allah tes, Allah sakitkan gigi je. Gigi sakit ni semua tak bermaya. Ya, kita nak hadir majlis ilmu pun tak ada mood, kita nak beramal ibadah pun ibarat kata lepas batuk, pasal sakit. Walhal sikit je, aduh sakit. Kau ajak jom kita pergi hadir majlis ilmu, majlis silaturahim, ya, majlis taman-taman syurga, pergilah dulu, tak apa-apa, sehat. Walhal gigi sahaja yang Allah tes. Maksudnya pasal apa Allah jadikan sakit, baru dia tahu nilai masa sehat. Begitu juga bila dia mati, baru dia tahu, ya Allah betapa bernilainya masa aku hidup, tapi maaf, alangkah ruginya masa aku hidup sebab aku mensia-siakan masa, waktu, umur, apa yang ada pada diriku, kekayaan, kemewahan, kedudukan, jawatan, pengaruh, aku telah mensia-siakannya. Aku tidak menunaikan kewajipan dan tanggungjawab seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Masa tu baru dia tahu. Ya, masa dia wafat, masa dia meninggal tu, masa tu saat kegembiraan akan berlaku. Katalah contoh, selama hidup ni penuh dengan keimanan, ketakwaan, amal saleh, bukan kata dia tak buat kejahatan, tidak. Cumanya kebaikan mengatasi, melebihi daripada kejahatan. Ya, kita siapa pun kita ni, kita bukan title Nabi. Ya, walaupun kita dah hati-hati, dah cermat tutur kata, kelakuan, perbuatan, ada juga silap, ada juga salah. Ya, kadang-kadang salah silap tu pun kita tahu hukumnya haram, hukumnya berdosa, ditegah oleh Allah, tapi kita buat. Kelemahan iman. Ya, kelemahan iman kita, kan.
Maka sebab itu kita diperintahkan memperbanyakkan istighfar dan bertaubat. Biasakan lisan kita dengan astagfirullah, astagfirullah. Pagi, tengah hari, petang, malam, selama mana kamu hidup, biasakan dengan istighfar, biasakan dengan taubat. Ya, walaupun ada orang kata tak berapa nak taubat ni Ustaz, sebab taubat nanti saya buat lagi. Jadi taubat saya itu ibarat kata tahu buat. Dah taubat-taubat nanti buat lagi jahat. Sebab tu tak nak taubat, pasal macam main-main. Sebab itulah bila kamu dah tahu dah macam main-main, maka sebab itu kamu berusaha sedaya upaya untuk menghentikan kesalahan, kejahatan, kemungkaran yang telah kamu lakukan. Jangan diulang. Ya, pasal kamu dah ada kesedaran tak nak taubat, pasal nanti buat lagi, tahu buat. Ya. Baik. Saat-saat kematian ialah waktu yang paling sulit dalam kehidupan manusia setelah sebelumnya. Allah membebaskan manusia untuk melakukan apa sahaja selama sepanjang hayatnya. Mungkin 70 tahun atau 80 tahun atau lebih atau kurang daripadanya. Nah, sebab itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, a'dzarallahu ila amri'in akhara ajalahu hatta balagha sitina sanatan. Yang bermaksud Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang melanjutkan usianya, ya, kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Cukup dah. Maksudnya umur 60 tahun ni kita kena tengok, kalau dia ni seorang yang baik, soleh dan salihat, maka ada tanda-tanda ahli syurga. Ya, kita bukan mengkonfirmkan, sebab syurga neraka ni Allah secara mutlak, Allah je yang boleh mengkonfirmkan. Cuma kita tahu tanda-tanda ahli syurga bagian-bagian, tanda-tanda ahli neraka bagian-bagian, merujuk kepada ayat Al-Quran, merujuk kepada pentafsiran Nabi SAW. Kan Nabi bagi tahu, kamu nak kenal tanda ahli syurga, seseorang tu bagian-bagian. Ya, contohnya dalam hadis Nabi sebut, tanda ahli syurga seseorang itu dia tidak menyakiti jiran tetangganya. Kita hidup ni mesti berjiran. Ya, tanda seseorang itu ahli neraka, hidupnya menyakiti manusia persekitarannya. Ya, bila ditanya kat manusia tentang dirinya, tak ada orang kata dia baik. Itu di antara tanda-tanda ahli neraka. Nah, bermaksud kita sebut pun bukan kita sebarangan. Ya, bukan sembrono, tapi kita sebut tanda dia ni ahli syurga seperti mana yang Nabi khabarkan dalam hadis. Dia dengan jiran tetangga dia baik, selain daripada perkara asas prinsip dijaga, hubung kait dia dengan Allah, kewajipan tanggungjawab ditunaikan. Kemudian dengan jiran tetangga dia baik, lisannya, kelakuan, perbuatan. Ya, mana kamu tahu Nabi yang sebut. Saya sekadar menyebut apa yang Nabi jelaskan. Nah, begitulah sebaliknya tanda ahli neraka, walaupun dia kuat amal ibadah, ya, dia dengan Allah dah selesai dah. Tapi kalau dengan jiran tetangga, dengan masyarakat, akhlaknya buruk, tutur katanya kasar, kesat, makahamun, cercaan, itu bukan tanda ahli syurga. Maksudnya ibadahnya tak terpakai. Mana kita tahu? Kamu jangan memandai, tidak, saya tidak memandai. Nabi yang jelaskan dalam hadis. Ya, sebab itu maaf tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita kan hampir-hampir nak pilihan raya. Saya bukan nak mencampuri urusan politik, cuma bagi nasihat. Ya, bagi nasihat, kan bagi tunjuk ajar. Kita sebagai seorang pendakwah, kita bagi tahu. Kamu nak kempen sipulan, silakan kempen. Kamu kempen sipulan, silakan. Tapi jangan kasar, kesat, maki hamun, cercaan, mengaibkan. Apa yang berlaku ni bila setiap tahun dah diperingatkan. Ya, diperingatkan, nak kempen lah, kamu memilih parti A, kamu memilih parti B, kamu memilih parti C. Ya, kemudian kamu kempen sipulan basic, yang ni kempen sipulan. Apa salahnya secara bersih? Apa salahnya kita secara benar, jujur? Tak apalah dia mencalonkan, terpulanglah pada dia. Tapi saya nak mencadangkan calon saya bagian. Ya, manifesto kami bagian-bagian. Kita jangan cerca, jangan pelekeh, jangan kondem, jangan umpat fitnah. Jauh sekali kita mencerca.
Ya, mengkritik. Kalau sekadar mengkritik untuk membina silakan, tapi ini bukan kritik, membina, condemn habis. Ya, jangan pilih dia pasal apa, pasal dia bagian-bagian. Ya, kawan tu pula bila dikata balas balik. Allahu akbar. Walhal coba kita tanya, orang yang kasar, kesat, makiamun, umpat, fitnah ni, coba kita tanya. Maaf ya, sikit je nak tanya. Kamu seagama dengan saya? Hai, mestilah Islam. Ini apa hal? Tanya, nak nanti dulu tuan. Tuan jangan sentap gitu. Tuan seagama, seakidah dengan saya. Okey. Sikit je tuan nak tanya. Islam membenarkankah budaya memfitnah, cerca, maki hamun, kasar, kesat? Islam membenarkankah atau tidak? Membenarkankah atau tidak? Jawab salah satu di antara dua. Benar atau tidak? Agak-agak apa dia jawab? Pasti dia akan jawab, tak boleh, tak, mana boleh kita umpat orang fitnah ni, haram ni bos. Okey, cukup. Tadi apa yang tuan buat? Agak-agak apa pula di jawapannya? Sama juga orang yang pihak yang kedua tanya. Tuan nak tanya sikit tuan. Tuan seagama, seakidahkah dengan saya? Ya. Sikit je tuan nak tanya. Tadi tuan kempen, tuan umpat dia. Fitnah, maaf tuan. Fitnah dia, kata-kata kasar, kesat, aibkan dia. Sikit je nak tanya. Islam membenarkankah atau tidak? Ya atau tidak? Agak-agak apa jawapan dia? Mesti dia kata tidak. Ada tu tadi tuan. Cerca dia, maki hamun dia. Walhal sama-sama solat, sama-sama puasa bulan Ramadan, sama-sama tahu tentang syurga dan neraka, tentang dosa pahala. Tapi pasal apa buat? Pasal seolah-olah mendahulukan dunia daripada akhirat. Yang penting matlamat tercapai. Betul? Maka sebab itu apa salahnya kempen secara sehat dan benar? Ya, kalau ditanya betul tak kamu tokar, itu saya tak tahu. Dengar-dengar begitulah, tapi saya tak tahu. Ya, orang lebih respect, orang lebih mendukung orang yang jujur, amanah, bersih. Betul. Kalau begitu dia mendakwa, kata-kata dia kasar, kesat, maki hamun, cercaan, penyudahnya dia kata apa? Pilihlah saya. Ya, saya sebut mulut ni sebenarnya mulut jahat, tapi hati saya very clear, very good. Agak boleh terpakai. Pasal hati kamu tu bermasalah, kotorlah, mulut itu terserlah. Betul. Dia tak boleh dakwa mulut jahat, kamu jangan ambil hati, tapi hati saya baik. Wah, betul tak? Jawapannya tak betul sama sekali. Kerana kalau hati kita berpenyakit, bermasalah, qalbul marid, sebab itulah terserlah anggota zahiriah melakukan kejahatan, kemungkaran yang ditegah, yang dilarang oleh Allah. Ya, ini kempen ke arah kebaikan. Ya, tak apalah ya, kita teruskan. Maka sebab itu umur yang 60 ni cukup dah. A'zarallah, Allah dah bagi tangguh. Ya, bermaksud tak ada alasan kalau kamu meninggal umur 63, umur 65, maaf Allah, aku hidup di dunia ini masih tidak merasa puas. Tak merasa puas apa tu? Ya, sebab itu tempoh yang Allah tentukan ni kita kena ingat, jangan alpa, jangan lalai. Sebab itu dalam kuliah yang terdahulu saya pernah menyebut, jangan pisahkan diri kamu daripada 4 perkara. Apa dia 4 perkara? Pertama, kamu dengan Al-Quran. Setiap hari mesti ada belik kita, mesti ada baca, mesti ada pemahaman kita tentang Quran. Tak banyak sikit. Ya, masa ada 24 jam sehari semalam, tak dan pagi tengah hari, tak dan tengah hari petang, begitulah seterusnya. Yang kedua, jangan pisahkan diri kamu dengan hadis Nabi. Ya, mesti ada, setiap rumah ni mesti ada kita hadis. Ya, paling kurang sahih Al-Bukhari kah, tak ada sahih Muslim. Ya, setiap hari baca satu bab. Maksud satu bab tu tak apalah, mungkin 1 maudhu', 2 maudhu', 3 maudhu'. Oh ni bab air, oh ni bab salat, oh ni bab berjiran dan lain-lain. Kan, baca, pahami, beramal. Yang ketiga, jangan pisahkan diri kamu dengan masjid. Di mana bumi kamu berada, itulah tempat yang sebaik-baik di permukaan bumi Allah. Atau seumpama dengan masjid, yakni surau. Di mana tempat kita berada, mana ya masjid, mana ya surau. Kita kena berulang alik. Pasal tempat tu Allah suka, tempat rahmat. Ya, dalam masjid, dalam surau mana ada buat maksiat? Tak ada.
Kalau ada je orang nak buat maksiat, maaf ya, pergi keluar. Bukanlah maksudnya boleh buat maksiat di luar, tapi maksudnya nak ceritanya tempat tu mulia. Ya, hatta kalau kita baca dalam kitab-kitab, kita nak melepas, nak melepas. Nak melepas, nak kentut. Tak boleh dalam masjid. Ya, dia kena keluar. Hatta dalam hadis, lepas makan bawang merah, basal dalam bahasa Arab, atau bawang putih, thaum, ada kata-kata, ya, dia buat jeruk, yang tak dimasak, maka jangan datang ke masjid. Nabi menegah, Nabi melarang makan bawang belum membersihkan mulut, jangan datang ke masjid sekalipun kamu nak mendapat pahala jemaah salat. Maksudnya makruh. Ya, bab itu pun ditegah, dilarang. Nak ceritanya yang ketiga, kamu jangan pisahkan diri kamu dengan rumah Allah di mana kamu berada. Baik. Yang keempat, jangan pisahkan diri kamu dengan seorang yang alim, yang faqih. Pasal dia ni dianggap macam pewaris kepada Nabi, tapi kita kena tengok, ya. Al ulama warasatul anbiya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ulama tu pewaris Nabi. Jadi kita dapatlah syafaat kat dia. Ya, dapatlah tempiasan kerana kita berkawan dekat hampir dengan dia. Dia ni ibarat macam penyambung lisan Nabi. Kita salah diperbetulkan. Ya, dia betul, kita pun ikut dia, kebetulan dia. Tapi kalau dia salah, sebab itu Imam Al-Ghazali juga memberi tip. Ulama ni ada dua, satu ulama dunia, satu ulama akhirah. Yang perlu kita ikut adalah ulama akhirah. Ya, ulama bukan ular dalam semak. Ular dalam semak dibelit kita, dipatuk kita. Kadang-kadang ada juga ulama dunia, dibaca Quran, dibaca hadis, tapi diputar belit. Ya, mengambil kesempatan, mengambil kepentingan diri. Ya, dibaca ayat. Kita barangkali ini dibodoh-bodohkan. Ayat ni begini tafsirannya. Itu tafsiran zaman Nabi, tafsir zaman kita. Ayat ni merujuk kepada parti kita. Ayat ni merujuk kepada apa yang kita lakukan, menepati. Jadi kita jangan tertipu, jangan kita tersilap. Mungkin ada persamaan, mungkin juga ada kelainan. Ya, jadi 4 perkara ni kita jangan pisahkan dalam kehidupan untuk kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Sedangkan bagi orang yang beriman, kematian merupakan khabar gembira yang sangat besar, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Orang beriman bila mati merupakan sesuatu kegembiraan. Ibarat kata orang beriman ni orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan, kebajikan, begitu begini, masa dia nak meninggal katalah dia awali dengan sakit. Dia saat nazak, ya, dia saat dia dalam keadaan kritikal. Dalam keadaan dia ni maksudnya dah banyak ke akhirat daripada dunia, dalam keadaan nazak. Masa tu Allah bukakan pintu syurga. Ya, bila dia tengok pintu syurga tu, katalah Allah pun bagi tawaran. Kamu nak tak hidup dunia yang sebelum ni atau yang ni? Masa tu tak ada orang beriman tu jawab, boleh tak aku dikekalkan semula hidup di dunia, yang ni aku minta tangguh? Tak ada. Walaupun katalah dia ni seorang yang kaya raya, kira-kira orang kaya raya ni dia tak nak mati. Ya, orang kaya raya, pergilah tanya orang kaya raya. Kalau boleh nak sepanjang hayat, usianya sepanjang dunia. Selagi dunia ni tak kiamat, tak hancur, itulah seusia saya. Orang kaya tak nak mati, tapi apa boleh buat, mati juga. Nah, kita nak contohkan orang kaya yang beriman, Allah buka pintu syurga, masa di dalam keadaan kritikal, Tuhan tanya, kamu nak hidup sekarang ni atau kamu nak yang ni? Mesti dia jawab, tak nak, dunia aku tak nak. Dia tak heran dengan pasal yang dilihat itu kegembiraan melebihi daripada apa yang telah dikecapi. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tentang syurga ni, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbin bashar. Tak pernah mata memandang seindah sebelum daripada ni. Mala ainun ra'at, mata tak pernah melihat keindahan, kemewahan. Ya, kita tak boleh nak gambarkan. Tak boleh nak ditafsirkan dengan ucapan penglihatan kita, kegembiraan, keseronokan. Tapi sebaliknya kalau orang kafir, orang fasik, munafik dan zalim, Allah buka pintu neraka, apa Tuhan jawab? Kamu dah tempat ni, geleng kepala dia. Jadi di mana yang kamu nak? Aku nak supaya aku kekal di dunia. Jangan harap dan
Kamu tetap mati, kata dia. Ini tempat kamu. Oh, ya Allahu Akbar. Ya, bila cerita-cerita seumpama kita dah tahu, maka akan timbul keinsafan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-50. Surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Ya, surah Fussilat pada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang benar, akan turunlah malaikat kepada mereka seraya berkata dari semasa ke semasa. Kata dia para malaikat, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap diri kamu, dan janganlah kamu berduka cita. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan bimbang, jangan takut, jangan berduka cita. Wa absyiru bil jannah, bahkan terimalah berita yang mengembirakan, yakni berita akan diperoleh oleh diri kamu adalah syurga. Ya, yang dijanjikan syurga, allati kuntum tu'adun, itulah yang telah dijanjikan kepada kamu. Ya, bermaksud orang yang beriman dijanjikan dengan syurga di dunia ni, janji-janji, ayat Quran ni pun janji-janji, tapi bila dia wafat itu sebagai pembuktian yang benar. Ibarat kata di dunia ni kita bercucuk tanam, hasil mahsul ambil besok di hari akhirat. Sebab itu pergi ke masjid, ke surau, jangan lupa bawa duit, masuk tabung. Kita bercucuk tanam, kita buat kebaikan, hasilnya terima di hari akhirat. Ya, beramal di dunia penuh dengan keimanan, keyakinan, keikhlasan, betul perbuatan zahiriah menepati Quran dan hadis, maka kebaikan yang asalnya, kebaikannya yang benar besok di hari akhirat. Ya, kita bercucuk tanam, bekerja, maka mahsulnya, hasil mahsulnya kita akan terima. Baik yang kita tunai, baiklah hasilnya. Buruk yang kita tanam, ya, yang kita tanam, maka buruklah juga yang akan kita ambil. Ibarat kata baik dibalas nikmat, yakni syurga, jahat dibalas dengan azab, yakni neraka. Ini barangkali kita sedia maklum. Kemudian nanti kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Apa yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar, memohon keampunan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.